Kubang Krian. Tak nak cakap? Belum berubah kawasan kawan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua kerana mengizinkan saya untuk bersama-sama membahaskan raun undang-undang ini. Dan seperti mana yang telah saya sebut dalam banyak perbahasan saya sebelum pada ini adalah bagaimana raun undang-undang ini adalah merupakan raun undang-undang yang dibawa setelah suatu dengan izin public outcry terhadap IPCMC yang asalnya adalah untuk mewujudkan suatu suruhanjaya bagi menambah baik perkhidmatan polis Diraja Malaysia. Tapi saya tak tahulah apa yang berlaku dalam perbincangan kabinet menteri yang jambu ini yang mungkin memberikan pandangannya di atas beberapa isu yang telah diperdebatkan dengan begitu panjang lebar, yang akhirnya lahirlah suatu akta suruhanjaya yang lebih longgar sifat dan cengkamannya. Tapi namun begitu, apabila ianya telah dibentang sebentar tadi, ianya mungkin ada ruang dalam institusi penguatkuasaan yang menghadapi bukan sekadar kritikan tetapi menjadi suatu bahan perbualan sama ada masyarakat negara kita maupun di peringkat antarabangsa. Saya suka di peringkat dasar ini untuk menyentuh tentang sama sekali di atas dasar ataupun doktrin separation of power ini, yang memang kita mengimpikan lahirnya satu sistem yang dapat berdiri, khususnya parlimen yang telah menjangkau lebih daripada 50 tahun ini, di mana bila kita bercakap tentang doktrin separation of power ini, yang pertama sekali kita mahu melihat pada badan judiciary, parlimen dan juga pada badan penguatkuasa ini dapat menampakkan dan bukan sekadar ianya berjalan dengan bidang kuasa masing-masing, tetapi yang lebih penting adalah dia mesti nampak wibawanya dan integritinya. Yang pertama saya ingin memperjelaskan tentang institusi mahkamah. Sebagai contoh, yang beberapa kes lewat sekarang ini telah menimbulkan beberapa tanda tanya yang menjadi suatu perbualan, menjadi suatu kajian yang saya rasa bila kita membaca MLJ dengan izin Malaysian Law Journal ini, saya rasa pelajar-pelajar, anak-anak kita ataupun adik-adik kita yang mengambil jurusan undang-undang ini akan membaca kes-kes yang penting dalam negara kita. Yang saya suka membawa dalam Dewan Mulia inilah tentang isu yang paling baru, isu perbicaraan Al-Tantuya sebagai contoh. Ianya telah pun selesai dibicarakan dan hukuman telah pun dijatuhkan. Namun begitu, ada beberapa persoalan yang saya bangkitkan di sini bukan dengan niat untuk menuding jari kepada sesiapa, tetapi apabila keputusan itu nanti tercatat dan direkodkan dalam MLJ, ia akan menjadi bahan kajian, bahan tontonan, bahan bacaan yang menjadi kes rujukan yang penting dalam menyuburkan lagi proses melahirkan para sarjana undang-undang dalam negara kita. Masih lagi belum terjawab dengan jelas, ya. Walaupun hukuman telah pun dijatuhkan, kedua-dua orang tertuduh dijatuhkan hukuman gantung sampai mati, tapi paling tidak pun ada 5 perkara yang tetap menjadi perbualan dan persoalan yang tidak terjawab pada hari ini. Dan saya mengharapkan supaya Menteri di JPM ini dapat paling tidak esok dalam sesi penggulungan dapat memperjelaskan dalam Dewan Yang Mulia ini tentang persoalan-persoalan yang ingin saya bangkitkan ini. Yang pertama, tentang benar atau tidak dokumen keluar masuk wanita Mongolia ini dipadamkan ataupun dihapuskan. Ini mesti dijawab. Adakah seorang pegawai biasa yang duduk di kaunter
Immigration KLIA boleh memadamkan dokumen yang sepenting ini. Ya, kita faham kecanggihan sistem pemeriksaan pasport antarabangsa kita tidak perlu dicop lagi, tetapi bagaimana mungkin dokumen ini hilang? Tidak boleh ditrace ataupun tidak boleh dibaca lagi. Ini menjadi satu persoalan yang mesti dijawab kepada rakyat negara ini dan juga masyarakat antarabangsa yang terus memerhati kes ini. Yang kedua, saya difahamkan bila kita belajarlah, saya dengan penuh respek kepada menteri yang menjaga undang-undang ini. Beliau memang belajar undang-undang, beliau faham undang-undang, beliau memang arif tentang undang-undang. Kami di sini hanya belajar undang-undang secara umum sahaja. Tak ada PhD. Tapi menteri yang jambu ini ada barrister at law. Jambu? Hah? Apa jambu? Faham tentang undang-undang, ya. Jadi yang penting bila kita Jambu batu kan? sedikit sebanyak mempelajari tentang undang-undang ini, kita ingin khususnya bila kita bercakap tentang kanun acara jenayah, tentang penal code dan seumpamanya, dan sebab-sebab kematian, ya. Dan kita difahamkan bahawa bila doktor yang mengesahkan tentang kematian Alton Toja ini mengesahkan dia ditembak dengan 2 butir peluru, itulah sebab kematiannya. Dan kita juga membaca dalam banyak kes-kes yang melibatkan jenayah. Sebagai contohnya, satu mayat yang dijumpai sebagai contoh, kalau tidak ada pendarahan, maka doktor akan menyebabkan kemungkinan ianya berlaku disebabkan dipukul dengan objek tumpul, atau mayat itu terburai jasadnya, doktor akan mencatatkan sebab kematian itu ditikam oleh objek yang tajam. Ini jelas kalau kita mempelajari paling tidak pun bagaimana satu Yang Muhammad, syaratan itu. rasanya bagus kalau Yang Muhammad stick kepada penguatkuasaan. Don't go into the detail of that case. Ya. Paling tidak saya nak cukup balik 5 kepada secara umum. penguatkuasaan, ya. Ya. Tapi nampaknya kecenderungan ucapan Yang Muhammad pergi kepada detail Tidak perbicaraan yang mungkin tidak dijawab oleh menteri nanti, ya. Tidak detail, secara umum saya nak menyentuh apa yang saya sebut je tentang separation of power itu mesti jelas dalam memperlihatkan mahkamah, bidang kehakiman, eksekutif ini dapat berdiri dan dapat untuk membuktikan ianya adil, saksama dan memberikan kesejahteraan pada rakyat dalam negara kita. Sedikit penjelasan Kubang Krian. Saya mendengar ujahan Kubang Krian itu amat menarik. Cuma persoalannya, Kubang Krian selaku Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia yang baru dilantik, apabila cadangan rang Undang-Undang Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan 2009 ni nak dicadangkan, ada ke pada bila-bila masa pandangan Suruhanjaya yang dilantik ni diminta? Saya faham baru ni mesyuarat pun tak dipanggil, tapi pandangan saya rasa SPRM juga bertanggungjawab menentukan integriti dalam negara. Jadi sebagai Suruhanjaya, pernah dia orang minta pandangan daripada Suruhanjaya? Ya, Kubang Krian, satu lagi Kubang Krian, rasanya kes ini masih dalam apil. Jangan nanti jawapan menteri kan nanti ataupun ucapan Yang Muhammad itu boleh mempengaruhi keputusan apil nanti, ya. So the crux is ianya boleh menjadi sub judice. Yang itu you caution yourself, please.